Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 2, bab 8 yang bertajuk Kerajaan Melayu, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okay, baik. Jadi dalam bab 7 kita telah belajar 4 Kesultanan Melayu. Hari ini kita akan sambung seterusnya ke 4 Kerajaan Melayu. Jadi dalam bab ini kita akan belajar dua perkara. Pertama kita akan lihat pengasasan kerajaan Melayu itu. Okey, ada 4 buah tadi. Dan seterusnya kita akan lihat hubungan kerajaan Melayu ini dengan kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Hubungan kerajaan Melayu dengan negeri-negeri dan kerajaan Melayu yang lain. Baik, dalam hubungan ini terdapat dua hubungan, iaitu hubungan diplomatik serta hubungan perdagangan. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang hubungan tersebut, kita lihat dahulu asas hubungan di mana permulaan hubungan itu berlaku. Okey, yang pertama sekali kita lihat tujuan. Baik, tujuan hubungan-hubungan ini diadakan adalah untuk memperkukuhkan kedaulatan. Yang kedua untuk pengiktirafan kedaulatan. Yang ketiga untuk kemakmuran negeri. Okay. Jadi antara asas hubungan tersebut ialah yang pertama, keserumpunan. Okay, hubungan-hubungan ini dijalinkan kerana terdapatnya persamaan aspek daripada bahasa dan budaya di antara kebanyakan negeri-negeri Melayu. Jadi ini telah memudahkan interaksi mereka dan setiap kerajaan mempunyai sifat toleransi di mana dapat menerima budaya kerajaan lain. Jadi hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan berjaya dilaksanakan kerana adanya keserumpunan. Baik, yang kedua ialah faktor geografi. Okay, di mana negeri-negeri ini bersempadan dan berjiranan dan setiap negeri mempunyai hasil sumber alam yang tersendiri dan di antara negeri terdapatnya sungai yang menjadi laluan perhubungan dan terdapat juga pembentukan pelabuhan yang memudahkan hubungan di antara negeri-negeri tersebut, terutamanya hubungan perdagangan. Dan lain sekali ialah faktor agama. Okay. Jadi hubungan-hubungan ini berlaku apabila melalui penerimaan Islam oleh pemerintah. Okay. Dan terdapatnya peranan ulama dan kebanyakan negeri-negeri ini mereka berkongsi institusi pendidikan agama, okay, dengan menerusi kehadiran penuntut daripada pelbagai wilayah. Okay, jadi wujudnya hubungan di situ, hubungan keagamaan, hubungan perdagangan dan hubungan diplomatik. Baik, jadi kita teruskan dengan dua hubungan tersebut, hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan. Baik, hubungan diplomatik, seperti yang kita tahu, hubungan diplomatik ini ialah hubungan di antara dua kerajaan dari sudut politik. Okay. Jadi hubungan diplomatik ini dijalinkan menerusi cara-cara seperti hubungan diplomatik ini dijalinkan melalui 3 cara. Okay. Yang pertama pengiktirafan, yang kedua pertahanan, dan yang ketiga melalui perkahwinan. Okay, jadi melalui cara pengiktirafan, hubungan diplomatik ini dijalinkan dengan bertujuan untuk mengabsahkan Sultan sebagai pemerintah. Jadi untuk mengiktiraf Sultan sebagai pemerintah. Sebagai contoh, Sultan Mahmud Shah daripada Kesultanan Melayu Melaka telah mengiktiraf kerajaan Kedah sebagai kerajaan yang berdaulat. Okay. Yang seterusnya ialah melalui cara pertahanan. Okay, jadi pertahanan ini adalah tujuannya untuk mengekalkan kedaulatan sebuah kerajaan daripada campur tangan luar. Sebagai contoh, Long Yunus mendapat bantuan ketenteraan daripada kerajaan Terengganu dan kerajaan Reman di Hulu Perak dalam usaha menyatukan Kelantan. Dan akhir sekali, hubungan diplomatik ini juga terjalin melalui perkahwinan. Okay, di mana perkahwinan diraja antara sesebuah kerajaan merupakan amalan tradisi kerajaan negeri-negeri Melayu. Okay, jadi perkahwinan ini mengukuhkan hubungan dan menjamin kedaulatan. Sebagai contoh, Onang Kening, puteri Kelantan, berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okay,
Dan melalui perkahwinan tersebut, mereka telah melahirkan Raja Muzaffar, iaitu Sultan Perak yang pertama. Okay. Baik. Dan akhir sekali, kita akan lihat hubungan perdagangan. Jadi hubungan perdagangan ini berlaku kerana terdapatnya dua perkara ini. Yang pertama, pelabuhan. Jadi pelabuhan ini seperti biasa menjadi asas kepada pembentukan hubungan. Sebagai contoh, Kedah mempunyai pangkalan Lembah Bujang salah satunya, dan ketika itu berlakunya Sultan Muhammad Jiwa telah membenarkan penggunaan wang Kedah di pelabuhan. Dan yang kedua, ada Kelantan. Antara pelabuhan yang terkenal ialah pangkalan Galor, dan mereka menggunakan mata wang logam dinar. Perlis pula pangkalan Kuala Perlis, dan Negeri Sembilan pangkalan Sungai Linggi. Manakala seterusnya, melalui hubungan perdagangan ini terdapatnya barang dagangan yang didapatkan melalui hasil bumi serta hasil barang dagangan yang menjadi tarikan kepada pedagang luar. Jadi antaranya Kedah, barang dagangan seperti beras, garam, kapur, barus, pembekal gading gajah. Kelantan memperdagangkan emas, Perlis, beras dan bilik timah, dan Negeri Sembilan memperdagangkan bilik timah, sirih, kayu, gaharu, kapur barus dan sebagainya. Dan perdagangan ini berlaku di antara mereka dengan negeri-negeri lain seperti Johor, Melaka, Siam dan sebagainya. Maka hari ini kita telah belajar dua perkara tentang Kerajaan Melayu, Kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan. Kita telah lihat 5P iaitu pengasasan Kerajaan Melayu tersebut, dan kita juga telah lihat hubungan yang terjalin iaitu hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan di antara negeri-negeri Melayu yang lain. Baik. Jadi itu sahaja untuk bab ini. Kita jumpa dalam bab seterusnya untuk kita sambung tentang Kerajaan Melayu ini dari segi warisan pula. Terima kasih.